Kan nama macam nama anak Nabi. Anak Nabi kan baik. Macam saya ni tak adalah baik sangat. Mestilah banyak leka, lupa dia. Tapi boleh juga panggil Fatimah walaupun tak adalah sebaik anak Nabi SAW. Begitulah ibaratnya. Selepas PBB mengiktiraf wujudnya Israel ni, apa berlaku dengan orang Palestin? Adakah mereka tidak diiktiraf di situ ataupun PBB kata sebelah tanah ni Palestin, sebelah tanah ni Israel? Okey, apa berlaku pada orang Palestin? Orang Palestin yang dikeluarkan daripada bumi Palestin itu, mereka ini tak dibenarkan untuk balik semula. Dan British tu dia bagi pasport, dia yang tolong sediakan semua fasiliti yang diperlukan untuk orang-orang Yahudi ni berhijrah beramai-ramai ke bumi Palestin untuk memajiri bumi Palestin itu. Dan dia buat rampasan tu secara sangat drastik. Pembersihan etnik dibuat secara drastik. Dan memang kita tengok satu demi satu kejahatan-kejahatan yang mereka buat itu tak terjangkau dengan akal fikiran kita. Manusia boleh melampau setahap sebesar itu. Jadi kita kena tahu juga yang bila saudara Halim tadi sebut tentang kepercayaan mereka, Zionis ini. Pertama, Zionis tu apa? Kalau dari pembacaan saya, dia adalah satu fikrah lah sebenarnya. Fikrah yang diwujudkan untuk menyelamatkan Israel. So dia satu ideologi keganasan adalah untuk mempertahankan Israel itu punya gerakan. Kata berdasarkan pembacaan saya lah. Betul ke Ustazah? Ustazah betulkan ke? Okey, Zionis ni satu gerakan kaum Yahudi untuk menegakkan negara di Bukit Zion. Bukit Zion ni dia nama bukit yang dulu Nabi Daud dia pernah duduk dekat bukit tu untuk mempertahankan kaum dia daripada ancaman kaum Yabus. Jadi Nabi Daud tinggal kat situ. Mereka pun keramatkan tempat yang namanya Bukit Zion itu yang ada di Palestin. Dan kepercayaan mereka ni, kita kena tegakkan negara di atas Bukit Zion itu dan sekitarnya. Maksudnya seluruh Palestin tu lah. Dan bahkan mereka ni sebenarnya nak sampai ke Lebanon, nak sampai ke Mesir, Jordan. Mereka nak luas lagi. Tapi Bukit Zion tu secular. Wa min hawlihi. Yes, wa min hawlihi. Termasuk negara-negara lain juga. Boleh pandai dia. Jadi mereka nak tukarkan nama Palestin itu kepada Israel. Israel ni asalnya satu nama yang baik. Allah panggil Nabi Yaqub sebagai Israel. Israel maksudnya hamba Allah. Jadi mereka ni pandai mengaburi perbuatan jahat mereka, ideologi ganas mereka. Mereka guna nama Israel. Jadi ada yang tanya, bolehkah kita panggil itu Israel? Kita boleh panggil tanah haram Israel. Ya, kita boleh panggil begitu. Sebab apa? Contoh nama saya Fatimah. Kan nama macam nama anak Nabi. Anak Nabi kan baik. Macam saya ni tak adalah baik sangat. Mestilah banyak leka, lupa dia. Tapi boleh juga panggil Fatimah walaupun tak adalah sebaik anak Nabi SAW. Begitulah ibaratnya. Kita boleh panggil tanah haram Israel. Jadi identiti Zionis ni memang dia ni zalim, kejam, ganas, matlamat, menghalalkan segala cara. Itu Zionis. Dan konsep pemerintahan Zionis ni, dia lebih kepada asabiyah. Ada sahabat pernah tanya Nabi, dia kata kalau saya cinta bangsa saya, adakah itu asabiyah? Nabi kata bukan. Cinta bangsa boleh. Yang tak boleh, menolong bangsa kamu berbuat zalim. Itu asabiyah. Itu baru asabiyah. Maknanya kita sayang bangsa, sayang negara, sayang asal usul, sayang kaum kita. Islam bagi. Kita ada semangat kebangsaan, sayang negara. Islam bagi. Memang Islam suruh pun. So hubul watan dengan sya'ab tu boleh lah sebenarnya. Boleh. Yang penting jangan sampai tolong-menolong untuk kejahatan. Maksudnya geng-geng kita buat jahat pun kita tolong juga. Sebab apa? Sebab dia geng kita sebab kan? Sebab dia kita, okey. Sebab dia negara kita kan? Tapi tak boleh, kita tak masuk topik tu. Sebab tu, Zionis ni, dia punya kejahatan dia memang nak menegakkan bangsa Yahudi itulah sebagai yang memerintah, politik hegemoni. Yang lain tu kena tunduk, kena jadi kuli-kuli yang berkhidmat kepada mereka, yang boleh dipergunakan bangsa kelas kedua. Itu ideologi Zionis.
Dan mereka ni Allah sebut dalam Quran, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku. Surah Al-Maidah ayat 82. Kamu tak akan dapati orang yang sangat besar permusuhan dia, penentangan dia kepada orang beriman lebih daripada ni orang-orang yang berfahaman Yahudi ni dengan orang-orang yang musyrik. Ingatkan kalau Yahudi ni dia ahli kitab, dia mestilah baik sikit kan. Kita tengok dia yang paling besar. Sebab apa? Sebab kalau dia baik, Allah tak panggil dia Yahudi dalam Quran. Allah panggil allazina hadu. Betul. Ataupun ahli kitab. Cara Allah panggil tu pun membezakan cara faham. Jadi kita tengok Zionis ni pun, yang berfahaman Zionis tu yang kita tengok dahsyat penentangan dia kan. Tapi ada juga yang Jews tapi dia baik. Sebab tu Islam ni dia tak benci sebab Semitik tu, sebab kaum dia Jews. So anti-Semitik ni sepatutnya betul ke salah? Boleh ke tak? Tak, sebab isteri Nabi pun ada Yahudi. Oh ya. Tapi sebab Maria Kiptia. Sofia binti Huyai. Ya. Yahudi An-Nabariyah, Quraizah. Dia dua-dua kaum yang sangat menentang Nabi. Nabi nak tunjuk yang Nabi tak benci Yahudi sebab kaum. Nabi sampai ambil Sofia binti Huyai sebagai isteri. Itu pun Nabi minta persetujuan dia dulu. Dia kata, boleh je kamu nak balik kat kaum kamu. Sofia binti Huyai dengan jiwa baik dia tu, dia tak suka kaum dia. Sebab dia tahu kaum dia jahat. Dia yang pilih untuk jadi isteri Nabi bila Nabi offer. Tu Nabi nak tunjuk Nabi sayang dekat semua bangsa, semua kaum sebenarnya. Tapi bila mereka zalim je, baru kita perangi. Tadi Ustazah cuba lahirkan emosi untuk kata ideologi Zionis ni adalah dia ganas lah. Ganas. Dan benda ni memang dah terbukti. Kalau dalam Al-Quran kita baca tu tentang Bani Israel yang mempermainkan Allah, mempermainkan Nabi-Nabi, mempermainkan mukjizat pun dia juga kan. Apa lagi So sebenarnya dia wujud lagi lah, maksudnya orang tu sampai sekarang. Ya, sepatutnya orang bila dekat dengan kitab akan dapat hidayah. Tapi mereka buat kitab mereka ubah ajaran Talmud tu jadi satu kitab yang ganas. Yang Dr. Zulkifli Al-Bakri ni pun ada nyatakan beberapa ajaran-ajaran ganas ni tu. Yang nak suruh membunuh, yang nak suruh menyerang itu. Banyak tempat ada dalam kitab mereka. Sampai kau orang dapat kesesatan. Patut dapat hidayah tapi dapat kesesatan. So dia sendiri ubah benda paling asas. Itu yang bahaya itu. Betul lah Al-Quran tu dijaga oleh Allah. Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi ustaz lah. Allah Akbar. Jadi terima kasih banyak Ustazah. Kepada anda di luar sana, jangan lupa follow, like dan share. Mungkin Ustazah juga boleh menggunakan platform Ustazah untuk sama-sama menyebarkan video ini. So kami daripada Syuk TV mengucapkan terima kasih. Dan kita jumpa di podcast yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi